anak-anak sentiasa menjaga kesihatan dan berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga sepanjang PKP ini. Baik, tajuk yang akan kita pelajari hari ini adalah imbuhan awalan. Anak-anak sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Melihat buku teks pada muka surat 74, tajuknya kata berimbuhan awalan. Ya, tajuk yang diberikan adalah mematuhi peranan. Kalau pada tajuk yang lalu kita belajar tentang kata dasar, hari ini kita akan menggunakan kata dasar pula untuk kita masukkan imbuhan awalan. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita kenali dahulu apa yang dikatakan imbuhan awalan? Sudah bersedia? Okey. Imbuhan awalan adalah digunakan untuk mengubah bentuk atau tugas sesuatu kata dasar itu. Terdapat beberapa bentuk imbuhan awalan. Yang pertama, awalan ber. Awalan ber terdiri daripada imbuhan ber dan be. Imbuhan ber digunakan apabila bertemu dengan semua kata dasar kecuali yang bermula dengan huruf R. Manakala imbuhan be digunakan apabila kata dasar bermula dengan huruf R. Contoh perkataan yang bermula dengan huruf R adalah seperti raja. Jadi kita menggunakan imbuhan beraja. Ataupun kalau imbuhan yang menggunakan berlakon. Kalau imbuhan yang menggunakan huruf R, rumah, berumah. Kalau ramai, beramai. Okey, jelas ya? Baik, kita pergi pula kepada imbuhan awalan seterusnya, iaitu awalan men. Awalan men terbentuk dalam beberapa gaya, iaitu me, men, meng, dan menge. Imbuhan me digunakan untuk menggabungkan kata dasar yang bermula dengan huruf L, M, N, NG, NY, R, W, dan Y. Contoh-contoh perkataan ini adalah seperti kalau L, kalau M, makan, memakan. Kalau N, naik, menaik ataupun menaiki. Kalau NG, nganga, menganga. Kalau NY, nyanyi, menyanyi. Kalau huruf R, rantai, merantai. Begitulah untuk huruf-huruf yang seterusnya. Coba kamu cari contoh sendiri. Baik, kemudian imbuhan mem. Imbuhan mem digunakan untuk kata dasar yang bermula dengan huruf B. Contohnya, buru, memburu. Okey. Imbuhan men untuk kata dasar yang bermula dengan huruf C, D, dan J. Cuci, jadi mencuci. Imbuhan meng untuk kata dasar yang mempunyai satu suku kata, seperti lap, jadi mengelap. Bom, mengebom. Kita tinggalkan dulu awalan men, kita pergi pula kepada awalan B. Awalan B ataupun imbuhan ini digunakan untuk membentuk kata kerja pasif dan menukar kata kerja aktif kepada pasif. Contoh, merakam kata kerja aktif ditukarkan jadi dirakam. Video ini dirakam oleh Ahmad. Itu contoh ya. Awalan ter digunakan untuk menunjukkan pelbagai maksud. Yang pertamanya, imbuhan te. Jika digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf R, R yang berikutnya digugurkan, dibuang. Kita lihat contohnya. Rasa, terasa, satu R sudah digugurkan. Contoh-contoh lain adalah seperti tersepak, tertikam,
terasa dan juga terakam. Terakam, R juga sudah digugurkan satu. Kemudian awalan pen terdiri daripada pe, pen, peng dan penge. Imbuhan pe digunakan pada kata dasar yang bermula dengan huruf L, M, NG, NY dan W. Contoh kalau kata dasar yang bermula dengan huruf L seperti lawa menjadi pelawak. Begitulah juga dengan contoh-contoh yang lain. Kamu boleh cuba mencarinya di dalam buku. Okey. Imbuhan pen digabungkan dengan kata dasar C, D, J, SY dan Z. Imbuhan peng untuk kata dasar yang bermula dengan huruf G, H, KH dan juga huruf vokal E, I, O dan U. Kita lihat contoh kalau kata dasarnya bermula dengan huruf F seperti hubung, maka akan terbentuk perkataan penghubung. Okay. Imbuhan penge untuk kata dasar satu suku kata seperti cat menjadi pengecat. Okey, boleh Kalau kamu sudah memahami imbuhan awalan ber, men, di, ter, dan pen, jom kita berpatah balik kepada buku teks pada muka surat 74. Jom kita selak sama-sama. Pada muka surat 74, tajuknya adalah kata berimbuhan. Tajuk kecilnya mematuhi peranan. Kita baca ayat demi ayat. Penduduk Taman Aman mengadakan mesyuarat. Penduduk. Kata dasarnya adalah duduk. Menggunakan imbuhan awalan pen. Kata dasarnya bermula dengan huruf D, duduk. Kata berimbuhan awalan yang terbentuk adalah penduduk. Ayat yang kedua. Semua penghuni berkumpul di Dewan Taman Aman. Berkumpul. Kumpul adalah kata dasar, ber adalah imbuhan awalan, K adalah permulaan huruf, kata yang terbentuk adalah berkumpul. Seterusnya, semua penghuni datang awal. Okey. Tiada seorang pun yang terlewat. Perenggan seterusnya. Pengerusi meminta semua penduduk memberikan perhatian dan tidak membuat bising ketika bermesyuarat. Meminta. Kata dasarnya pinta. Pi sudah digugurkan. Jadi meminta. Sambung lagi. Semua penduduk mematuhi arahan. Mereka duduk secara teratur. Kata dasarnya atur. Imbuhan yang diberikan adalah ter. Kata berimbuhan awalannya teratur. Okey. Berikutnya, penduduk Taman Aman garis dengar ucapan pengerusi dengan tekunnya. Dengar. Apa imbuhan yang sesuai kita letakkan di hadapannya? Ya. Betul, mendengar. Ya. Imbuhan yang diberikan adalah mendengar kerana dimulakan dengan huruf D. Sambung lagi. Mereka mengangkat tangan apabila hendak tanya. Bertanya, ya, bertanya. Atau memberikan pendapat. Dengan cara ini, suasana mesyuarat menjadi harmoni dan lancar. Suasana ini menjadi simbol perpaduan. Setelah selesai bermesyuarat, semua penduduk surai. Imbuhannya sesuai? Ya, bersurai. Bersurai ini maknanya beredar. Mereka bersalaman sambil senyum. Tersenyum. Baik. Di situ ada info bahasa yang menerangkan serba sedikit tentang kata berimbuhan awalan.